di musalla ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas kita dah baca bab kelebihan solat berjemaah. Bulan ni ataupun minggu ni kita nak baca kelebihan solat berjemaah waktu subuh dan isyak. Dan juga kita akan baca tentang soft awal. Soft awal. Jadi dua itu yang kita akan sama-sama pelajari pada malam ini, insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah bicaraku. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kefahaman kepada mereka-mereka yang mendengar, khususnya kepada diriku sendiri. Baik. Babnya berbunyi Babu al-hathu ala huduril jama'ah fi subhi wal isya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa bahawa kita diwajibkan untuk solat al-maktubah, solat yang difardukan, yang telah termaktub. Tetapi berapa rakaat, berapa waktu, waktunya mula bila, tamat bila, itu Quran tak cerita. Yang menceritakan benda itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui qaulnya, kata-kata baginda. Sebab itu kita semua bersetuju Quran ini tafsir yang paling awalnya adalah hadis Nabi itu sendiri. Untuk memahami Al-Quran kena mempelajari ilmu hadis, kerana hadis adalah tafsiran kepada Al-Quran. Sama juga macam Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Zakat lembu tak cerita, zakat kambing tak cerita dalam Al-Quran, zakat pertanian tak cerita, zakat emas dan pendapatan tak cerita. Siapa yang cerita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1/40, 2.5% dan yang sebagainya. Jadi berkaitan dengan itu, dalam 5 solat fardu 5 waktu ini Nabi menekankan 2 waktu solat, solat subuh dan solat isyak. Jadi ini yang kita nak bincangkan dan bacakan pada malam ini. Sama darajatnya, zuhur, asar, maghrib dengan isyak subuh sama darajat dia, tapi penekanan diberikan oleh Rasulullah kepada subuh dan isyak. Jadi hadis pertama diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Uthman ibn Affan. Kita baca matannya dahulu. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man shalla al-'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat isyak berjemaah, maka pahala dia umpama dia berdiri solat tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan kemudian barang siapa solat subuh esok paginya itu secara berjemaah, maka pahalanya umpama solat tahajud sepanjang malam. Maknanya solat isyak pahalanya ibadah setengah malam, solat subuh pun pahalanya umpama ibadah setengah malam. Jadi kalau gabung barulah jadi satu malam yang panjang. Kenapa Nabi ceritakan tentang penekanan itu? Kerana adalah nanti dia akan cerita ke depan bahawa payah kebanyakan orang isyak ni boleh semayang, tapi kata kuncinya di sini fi jama'atin, berjemaah. Begitu solat subuh semua orang boleh semayang. Katalah waktu azannya 5.55 lebih kurang kan, pukul 6. Katalah pukul 6 kita pundarkan.
Dan dia sampai pukul 6.50, kalau matahari belum terbit lagi, masih boleh solat. Tapi dia mungkin solat seorang-seorang di rumah. Jadi Nabi kata nak dapat jemaah itu payah. Jadi untuk mengajak orang untuk solat berjemaah, apatah lagi di masjid, Nabi bagi fadail, kelebihan, supaya orang datang solat isyak berjemaah di masjid dan juga solat subuh berjemaah di masjid. So kata kunci dia pada malam ini, hadir solat berjemaah untuk subuh dan juga isyak. Nanti kita akan baca kenapa tak boleh sembahyang seorang-seorang. Nabi ada bagi tahu. Seterusnya, hadis dalam riwayat Tirmizi juga diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga, cuma matanya berbeza. Man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa menghadiri solat isyak secara berjemaah, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka baginya qiyam setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajr, dan barang siapa solat isyak dan fajar berjemaah, kana lahu ka qiyami lailatin, bagi dia pahala qiyam sepanjang malam. Hadis hasan sahih. Hadis sahih. Seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu saya dah cerita, kalau dalam kitab Imam Bukhari ada 30,000 hadis, majoriti hadis diulang 2 kali, tetapi dalam bab yang berbeza. Dan majoriti diriwayatkan oleh sama ada Aisyah radhiyallahu anha ataupun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau hidup zaman sekarang ni kita panggil dia mufti lah. Ada mufti zaman Nabi ni yang boleh bagi fatwa. Memang Nabi sebagai ketua, tetapi macam level mufti untuk memberi fatwa itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis. Apa kata beliau? Walau ya'lamuna fil atamati was subhi, kalaulah kalian tahu apakah pahala yang Allah nak beri kalau kita solat isyak dan subuh berjemaah, la atauhuma walau habwan, maka kalian akan datang ke masjid walaupun terpaksa mengheret pinggul-pinggul anda. Ini kalau kita ni cacat, kaki tu tak boleh jalan, stroke ke apa, tapi kalau Allah buka kepada kita apa pahala Allah nak bagi untuk solat isyak dan subuh berjemaah, kita ni akan datang sambil heret untuk kita untuk datang ke masjid. Kalau kita tahu. Tapi mungkin kita tak tahu. Jadi itu sendiri pun adalah satu mesej bahawa memang besar pahala dia akan mengheret. Dan ramai para sahabat bahawa ketika macam Umar ibni Al-Khattab lepas kena cucuk dengan Abu Lu'lu'ah Al-Fayruzi, seorang majusi, dia cucuk masa solat subuh tu. Jadi dia kena racun kan. Bila racun ni selalu pengsan lah, sebab darah dia dah tak bersih. Jadi setiap kali bangun daripada pengsan tu, maka dia kata, aku dah sembahyang ke belum? Aku dah sembahyang ke belum? Dan benda pertama yang Allah akan tanya di padang mahsyar nanti adalah solat kita. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yawmal qiyamah. Macam kalau kita buka kita punya net worth kan, atau kita cash flow, net worth lah. First kali item pertama tu cash and cash equivalent. Dia tengok kita punya cash dahulu. So solat itu dia macam paling atas kan, benda yang paling utama. Kalau cash pun tak ada, ini orang tak ada duit lah. So solat kalau tak ada, maka ibadah dia ni confirm goyah. First kali Allah akan tanya, solat macam mana? Dah kodok belum? Berapa lama kamu tinggal? Berapa banyak kamu kodok? Anak kamu ajar solat tak? Isteri kamu tegur tak dia solat lambat? Solat kamu betul ke? Kamu wudu kamu sempurna? Masa solat kamu khusyuk tak? Kamu ke masa tidur? Dia akan tanya. Dia akan jadi DI, Deep Investigation. Solat ni bukan okey, subuh cek, zuhur cek. Dia tak tanya sebab Allah nak bagi pahala.
Bila nak bagi pahala, dia kena buat DI lah, deep investigation. Ya. So kalau kita tahu apa isyak dan subuh kita dapat, kita akan heret kita punya pinggul untuk datang solat berjemaah. Ya, tapi penduduk Serip tak payahlah mengheret pinggul. Anda ada kereta, start engine, jalan. Naik motor, start engine, jalan. Seterusnya, sama juga matanya berbeza, cuma Abu Hurairah radhiyallahu anhu tambah, laisa salatun athqala 'alal munafiqin. Tidak ada solat yang lebih berat ke atas orang munafik. Biasa kita tanya kan, macam mana nak tahu dia ni munafik ke tak? Kena tengok cerita munafik 1 ke munafik 2, arahan Syamsul Yusof ke tak? Allah dah bagi tahu. Nak tahu tanda orang itu munafik ataupun tidak, dia sangat berat nak datang solat subuh dan isyak berjemaah. Itu sendiri kan. Tapi kita tak payahlah ukur orang lain, kita ukur diri kita lah. Terus kita tahulah, aku ni munafik ke tak. Cukup itu sekadar kayu ukuran. Bukan saya cakap. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat yang lebih berat ke atas orang munafik daripada solat fajar dan isyak berjemaah. Dan kalau kalian tahu apakah pahala solat isyak dan subuh berjemaah, kalian akan datang walau terpaksa mengheret pinggul anda. Ya. So tamat di situ bab berkaitan penekanan tentang solat subuh dan isyak secara berjemaah. Nah, ini hadis tu ada kat sini. Baik. Selamat. Baik. Sebab orang rumah kau ada, kena jawab. Dia lupa dah tu. Dia tengok suami dia tak balik, dan Aisyah tak balik, dia call. Baik ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Matanya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatu. Amalan pertama pada hari kiamat yang akan dihisap, dihitung. Hisap ni ilmu hisap lah. Hitung adalah solat kita. Fa in salahat, kalau solatnya bagus, qad aflaha, dia telah berjaya, wa anjaha, dan berjaya selamanya. Wa in fasadat, kalau solatnya busuk, faqad khaba wa khasira, maka dia telah hancur dan rugi. Fa in intaqasa min fardatihi syai'un, tetapi kalau Allah lihat ada beberapa solat yang dia kalau ada kekurangan dalam solat fardunya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia akan bagi cat. Kan kita buat DI tadi kan, deep investigation. Okay, solat dia semua okey. Lepas tu katalah ada 2-3 solat tu macam kena reject. Okey, pada 8 hari bulan Oktober 2024, subuh accepted, Zuhur Asar rejected, Maghrib Isyak diterima. Bila Zuhur dengan Isyak tu kena reject, malaikat lah yang akan bagi tahu dia punya Zuhur dengan Asar dia kena reject. Allah akan tanya balik kepada para malaikat. Apa Allah Ta'ala berfirman? Mana dia ni? Qala ar-Rabbu Azza wa Jalla, unzuru hal li'abdi min tatawwu. Tengok buku dia tu, cek balik, dia solat sunat qabliyah ba'diyah tak? Allah Ta'ala tanya. Dia tadi solat zuhur kan? Okey, zuhur dia mungkin kurang sikit sebab mungkin dia tak khusyuk ataupun dia sembahyang laju sangat. Cek dia ada solat sunat qabliyah ba'diyah tak? Maka fa in taqasa min faridatihi syai'un turu hal li'abdi min tatawwu fayukmilu biha. Kalau dia ada solat qabliyah ba'diyah, jadikan solat qabliyah ba'diyah tu sebagai plaster, bagi elok balik. So daripada reject tu boleh jadi accepted, diterima. So tu tuan-tuan,
Kalau kita pergi berumrah ke di Masjidil Haram ataupun di negara-negara Arab, qabliyah ba'diyah ni memang dia orang tak pernah tinggal. Alhamdulillah di sini pun kita kena biasakanlah. Bukan apa, kita memang kadang-kadang kita pun tak confident kita punya solat fardu tu perfect ataupun tak. Jadi alang-alang tu kita qabliyah dan ba'diyahkan dia, supaya kalau kena reject kat akhirat pun kita boleh, malaikat boleh support kita lagi. Jadi dia ada qabliyah ba'diyah. Banyak pula tu, bukan 2 rakaat, kadang-kadang 4 dia punya qabliyah, 4 dia punya ba'diyah, supaya boleh cantikkan dia punya solat fardu. Thumma takunu sa'iru a'malihi ala dhalik. Dan bukan sahaja untuk solat. Kalau macam zakat, zakat dia pula tafsirannya, kalau zakat kita ada kurang ataupun kita bagi zakat dengan tak ikhlas ke, tak tahulah, atau sumber yang tak berapa elok ke, sedekah itu akan cantikkan dia. Katalah zakat tahun 2023 keluar dekat hari kiamat, kena reject. Bila tengok-tengok, rupanya sumber dia syubhah. Dia ada ambil komisen daripada ejen yang buat perniagaan, ambil loan daripada bank yang haram. Jadi dibayar zakat dengan pendapatan tersebut, kena reject. Jadi Allah Ta'ala akan tengok-tengok, dia ada bagi banyak sedekah. So sedekah-sedekah itu akan jadikan dia punya amalan zakat sempurna. Jadi amalan sunat ni jangan kita pandang enteng, kerana amalan sunat inilah yang akan menyempurnakan amalan fardu kita. Habis di situ. Seterusnya, seperti dijanjikan, bab kedua yang kita nak baca pada malam ini, babu fadli safil awal wal amri bi itmamis sufufil awal wa taswiyatuha wa tarasu fiha. Saf ni dia ada 3 sifat. Zaman Nabi, bila Nabi cakap tentang saf, dia ada 3 sifat. Yang pertama, mestilah lurus. Yang kedua, mestilah rapat. Dan yang ketiga, mestilah dia sempurna paling depan. Ulang. Saf ni tak kira dalam peperangan ataupun dalam solat, dia ada 3 sifat. Yang pertama, mestilah dia lurus. Yang kedua, mestilah dia rapat. Dan yang ketiga, mestilah dia disempurnakan paling depan. Sebab apa? Ini yang banyak penceramah kaitkan dengan body language. Nanti kita baca hadis tu. Nabi banyak kali dah hari ni. Nanti kita baca satu hadis tu yang Nabi ceritakan kenapa saf itu kena lurus, kenapa saf itu kena rapat. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Jabir ni dia pun sahabat, bapa dia Samurah pun sahabat. Jadi title dia instead of radhiyallahu anhu, jadi anhuma. Tuh. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari masa kami tengah tunggu semayang, Nabi keluar dari rumah dia, datang nak semayang, nak jadi imam lah, sebab rumah Nabi sebelah masjid. Contohnya Nabi masuk daripada pintu, Nabi tengok, Nabi cakap, Nabi kata, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kenapa korang, anda tidak membuat saf seperti mana para malaikat buat saf di hadapan Allah? Nabi sound direct. Orang ni tak erti buat saf macam malaikat. Macam itulah kalau bahasa kita. Dari bahasa Arabnya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kasar, garam. Bukan kasar, garam. Faqulna, jadi kami sebelah sahabat terkejut. Nabi garam ni. Kami sebelah suara kami berkata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Mana kami nak tahu malaikat tu buat saf macam mana dekat Allah? Malaikat pun kami tak pernah nampak. Dijawab balik macam tu. Wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Macam mana malaikat buat saf di sisi Allah? Maka ni soalan retorik lah biasa kan. Kau kenal tak aku ni siapa? Itu soalan retorik kan. Memang aku tak kenal lah, kau tak pernah berkenal. Jadi Nabi bertanya, kau tak erti buat macam para malaikat? Ini para sahabat tanya, malaikat pun kami tak pernah tengok. Kemudian Nabi cerita macam ni, yutimmuna sufufal awwal wa yatarasuna fis safi. Nabi kata, malaikat kalau buat saf, malaikat akan sempurnakan saf paling depan sekali, saf awal, wa yatarasuna fis safi, dan mereka buat saf itu
rapat. Rapat macam mana nanti kita cerita. Jadi daripada sini apa yang kita faham? Masa Nabi masuk mana-mana Nabi keluar rumah tu, masuk masjid, Nabi expect sahabat tu dah standby dalam saf dah. Jadi Nabi datang, Allahu Akbar. Daripada situ ulama ambil kiasan, bila orang dah bagi iqamat Allahu Akbar, ini saya share ilmu fiqh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, tu semua kena bangun. Itu pandangan Imam Syafi'i. Allahu Akbar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sebab qad qamatis shalah terjemah dia apa? Sesungguhnya solat dah berdiri. Qad qamat. Sudah berdiri as-salah. Sesungguhnya qamat telah berdiri as-salah. Jadi bila kita dengar qad qamatis salat, Imam Syafi'i dah bagi tahu semua yang dalam masjid dah kena berdiri. Dah bukan berdiri macam jalan slow nak pergi sah. Dia berdiri tu zup. Dah rapat, dah lurus, saf depan pun dah sempurna. Jadi daripada hadis ni kita faham yang tukang Bilal tu, yang tukang azan dah iqamat, dah lurus, Nabi datang. Jadi imam ni dia akan datanglah. Kemudiannya dia bukan imam datang dulu baru Bilal iqamat. Bilal kena iqamat dahulu. Pada qamatis solat dah sampai, semua datang ke depan straight macam askar, lepas imam datang. Allahu Akbar. Okey. Daripada hadis ni kita faham macam itu. Kalau tidak macam mana Nabi nak tegur? Yang Ustaz tak rapat. Nak rapat macam mana baru nak bangun pergi saf. Ini maksudnya jangan dah pergi kat saf, dah pergi dalam saf. Baik. Kemudian satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan lagi, nak bagi semangat kepada para sahabat untuk penuhkan saf hadapan. Apa Nabi bersabda? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Dua amalan rahsia dekat masjid. Dua amalan rahsia dekat masjid yang siapa pun tak tahu pahala itu. Yang pertama, pahala memberi azan. Yang kedua, pahala saf pertama. Ini dua amalan rahsia dekat masjid yang ramai orang terlepas pandang dan selalu elak. Azan. Nabi beritahu dua amalan rahsia yang ada kat masjid yang kira jackpot. Macam tu bahasa dia. Jackpot. Pertama azan, kedua saf pertama. Apa Nabi bersabda? Kalaulah kalian tahu apa pahala memberi azan dan apa pahala sembahyang dalam saf pertama, kalian akan bergaduh sehingga kalian terpaksa buat cabutan bertuah. Semua nak kata, aku nak saf pertama. Mana tahu pahala dia masuk syurga free ke, tak tahu lah. Kan? Sembahyang petang katim pun masuk syurga free. Ataupun dapat pahala hafal 30 juzuk. Dah mampas lah. Kan? Kalian akan gaduh sampai Tok Imam kata macam ni, cabut, tarik gini. Pendek tu belakang. Panjang, baik. Pendek belakang. Macam tu sekali. Sehingga azan pun ada, tak ada jadual. Bilal Muhammad Khalid bin Hattab, tak ada. Tak ada maknanya. Nak ada AJK atau ada Bilal, semua nak jadi muazzin. Lepas tu bagusnya kat Malaysia kita ada pertandingan azan, supaya semua anak-anak kecil kita semua boleh menjadi muazzin dan kejar pahala yang besar sekali, iaitu amalan rahsia di dalam masjid yang ramai terlepas pandang. Saf pertama dan juga saf pertama ni kita anggap macam ni lah. Maknanya kita ni dalam sehari tu ada chance nak makan dengan agung, nak lunch atau breakfast dengan agung. Siapa tak nak? Time tu lah nak bagi proposal ke apa kan, pokok lah ataupun nak salam ke, nak berkenal dengan agung. Jadi satu Malaysia mesti buat cabutan bertuah. Mana boleh bagi giliran kat semua, sebab semua nak jumpa dengan agung. Begitu juga dengan saf pertama ni, kita nak jumpa dengan Allah. Kenapa kita nak duduk belakang? Kita nak duduk kat depan. Jadi kalau kita tahu dia punya besarnya pahala, kita akan bergaduh sampai kena buat cabutan bertuah ataupun cabut undi lah bahasa dari tepatnya,
cabut undi. Seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fatammu bih wal yatamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Satu hari Nabi datang masjid, Nabi tengok ada beberapa orang dia tak nak duduk saf pertama, dia lepak kat belakang. Nabi pandang, oh duduk kat belakang. Nabi pergi depan, Nabi kata taqaddamu, mari depan, taqaddamu, datang depan, fatammu bih, penuhkan depan, penuhkan saf dekat aku ni. Wal yatamma bikum man ba'dakum, bagi can ke orang lain yang datang selepas kamu tu untuk terus rapat ke depan. Jangan duduk belakang, siapa datang awal terus duduk kat depan. Kemudian Nabi bagi amaran, la yazalu qaumun, kalaulah seorang itu sentiasa bila datang di masjid duduk kat belakang, tiap-tiap kali datang masjid nak duduk kat belakang, maka perlahan-lahan Allah Ta'ala akan halau dia keluar. Maksudnya dia datang ke masjid tu, dia tak tunjuk dia ni berminat nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak berminat nak dapat pahala saf pertama. Jadi perlahan-lahan, sebab dia duduk belakang sangat, bukan saya cakap, Nabi bersabda yata'akhkharuna, selalu duduk kat belakang, akhirnya yuakhiruhumullah, Allah akan halau mereka keluar. Jadi kita cuba ajar anak-anak kita duduk kat depan, duduk kat depan. Ya. Seterusnya, ini masih berkaitan dengan saf. Sekarang kita belajar 3 sifat kan? Penuhkan, luruskan, rapatkan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Abu Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu masa nak luruskan saf kami, Nabi akan perbaiki tumit kami. Nabi kan leader, ketua, dan Nabi kena ajar para sahabat ni daripada kosong. Orang Arab jahiliyah yang baru masuk Islam, nak ajar buat saf lurus tu, Nabi macam seorang ayah, seorang abang. Nabi akan pergi belakang dia orang, pegang tumit dia macam ni, macam ni rapat, macam ni rapat, macam ni rapat. Nabi akan sentuh tumit-tumit para sahabat. Begitu humble Nabi. Sebab bila pegang tumit mestilah tunduk. Nabi pegang tumit-tumit kami macam ni, rapat. Benda tu kita boleh amalkanlah kat rumah dengan anak-anak kan? Kalau anak-anak tu dia buat saf tak lurus, macam ni bang, rapat bang, halo, rapat. Pegang tumit mereka dengan niat hidupkan sunnah Nabi SAW, macam Nabi buat dekat para sahabat dia. Kalau ada cucu, buat dengan cucu. Sambil Nabi sentuh tumit-tumit kami tu, Nabi cakap istau, lurus, wala takhtalifu, jangan bengkang-bengkok, fatakhtalifu qulubukum, kalau saf kamu bengkang-bengkok, maksudnya hati kamu juga bengkang-bengkok. Itu kita kata kenapa tak boleh saf yang bengkang-bengkok. Kalau kita, maknanya pandangan dia, kalau saya orang luar, saya datang, kalau si orang, saya boleh observe masa makan siapa rapat dengan siapa bergelak ketawa. Daripada situ pun observation saya tahu, oh siapa kepala kat sini, siapa otai kat sini, siapa yang tak cakap banyak mungkin dia tak pakai kot. Macam itu observation kita lah sebagai orang luar. Jadi dalam konteks solat juga, kalau kita tak nak rapat-rapat kan, bengkang-bengkok, Allah Ta'ala kata maksudnya itu petanda orang kat sini hati dia tak bersatu, hati dia tak lurus dan tak bersatu. Bila mana nak sembahyang pun dia tak rapat-rapat dan dia tak rapat-rapat dan lurus. Nabi bersabda, luruskanlah, janganlah kamu bengkokkan saf kamu, nescaya hati kamu juga akan jadi bengkok. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan masa nak bagi lurus tu, kena lemah lembut, bersifat sopan santun, lurus.
rapat-rapat. Nabi kata, berdirilah rapat dengan aku ketika solat. Okey. Jadi kita dah terjawab lah kenapa tak boleh bengkok-bengkok. Nanti itu orang pandang, Allah lah pandang, Nabi pun bersabda, maknanya hati kita pun tak bersatu hati. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ni imam-imam kita selalu baca. Itu memang dia baca hadis. Sebiji apa Nabi sebut, luruskan saf kamu. Sesungguhnya meluruskan saf itu adalah kesempurnaan solat. Maknanya kalau saf bengkang-bengkok, solat diterima, cuma pahalanya kurang. Tapi kalau saf itu lurus, rapat dan saf di hadapan, maka itu lebih sempurna. Seterusnya, ini masih dalam mana saya nak baca satu hadis yang Nabi kata kenapa tak boleh sembahyang seorang-seorang. Ini ya, langkah. Ada satu hadis Nabi bagi tahu, jangan sembahyang seorang-seorang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Darda. Ini hadis yang bab tadi yang Nabi kata sembahyang subuh kena berjemaah, sembahyang isyak kena berjemaah, dan Nabi kata tak boleh sembahyang seorang-seorang. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin. Tidaklah ada 3 individu, tidaklah ada 3 orang fi qaryatin dalam satu karya, satu kampung, wala badwin ataupun di satu tempat. Badwin ni dia macam kampung tapi tengah padang pasir. Karya ni dia kampung yang tak gerak. Ini karya lah. Badwin ni dia nomadik. Nomadik mana musim panas kat sana, lepas tu musim sejuk dekat bawah. Musim panas lah dia naik atas. Dia nomad. Badui, daripada perkataan Badui jadi Badui, nomad. Tidaklah ada 3 orang dalam satu kampung ataupun dalam nomad punya perkampungan, la tuqamu fihim salah illa qad istahwadha alaihim syaitan. Kalau ada 3 orang lelaki, tetapi mereka walaupun sesikit 3 orang, tapi dia gagal untuk solat berjemaah, maksudnya orang 3 orang ni istahwadha alaihim syaitan, dah kena rasuk dan dipecah belahkan oleh setan. Kita nak tahu satu kampung tu hatinya bersatu ataupun berpecah, lihat bilangan dan angka orang datang solat berjemaah di masjid. Kalau ramai orang datang solat berjemaah di masjid, maknanya itu petanda aras. Nabi bagi tahu kampung ini penduduk dia semua satu hati. Tapi kalau kurang, maknanya penduduknya belum bersatu hati lagi. Sebab sinilah, masjidlah, musallalah tempat kita berkumpul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nak dapat projek, tak ada nak minta duit. Ni datang, semua datang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 3, Nabi kata, ni kampung kita dah berapa orang? Pertamaan kita ceria resident. Jadi kita kena buat bancian lah. AJK Surau buat bancian berapa lelaki dewasa Islam di taman kita. Tengok berapa lelaki, anak lelaki dia yang nak balik umur berapa. Kita target macam mana satu hari nanti ni surah Ar-Rayyan, semua lelaki dewasa minimum subuh dengan isyak berjemaah. Pasal zuhur, asar, maghrib mungkin bekerja, tapi isyak dan subuh memang kita dah sampai ke rumah ataupun tak keluar rumah. So dengan itu kita boleh ukur keharmonian dan kesatuan hati kita di dalam qaryah kita ini. Bukan saya cakap, Nabi yang bersabda. Kemudian Nabi bersabda, fa'alaika bil jamaah, berpegang teguhlah kepada jemaah. Masuk tu belum? Sikit kan? Fa'alaika bil jamaah, berpegang teguhlah kepada jemaah. Ini Nabi kata kenapa kena solat jemaah, tak boleh solat seorang-seorang. Nabi bagi pepatah dalam bahasa Arab, fa innama yakulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala akan makan
kambing yang berjalan seorangan. Serigala akan makan kambing yang berjalan seorangan. Mak Saleh ambil lah kan. Dia ada pepatah Mak Saleh, pepatah bahasa Farsi pun ada. Kambing kalau jalan seorang-seorang akan dimakan serigala. So Nabi dah sebut 1430 tahun dahulu kenapa kita kena sembahyang berjemaah. So orang yang sembahyang seorang-seorang ni, mula-mula dia sembahyang seorang-seorang, lepas tu dia akan mula sembahyang lambat, dan akhirnya solatnya akan terlucut, dan akhirnya tak ada orang nak tegur. Air sembahyang siapa pun tak tegur. Tapi satu orang yang selalu datang ke masjid, tiba-tiba satu hari dia tak datang ke masjid, kawan-kawan dia akan cari dia. Haji Edi mana? Lama tak nampak. Itu kan tak ada satu hati. Jadi serigala tu siapa? Setan lah. So kalau serigala dah tangkap Haji Edi, kita semua terjahlah rumah Haji Edi. Assalamualaikum Haji, lama tak nampak ke masjid. Biasalah saya esok nak kena tee off awal. Saya special ke rumah. Ayah masjid ni, masjid kat sebelah Kajian Impian. Kat sana terus sebab nanti off. Jadi tak salah lah. Itu makna syaitan tak makan dia lagi lah. Dia masih solat subuh berjemaah. Bergurau Haji, bergurau. Dia kena bagi contoh. Kalau dia tak faham, dia tak nampak. Baik, insyaAllah. Jadi kita recap balik apa yang kita telah pelajari sama-sama pada malam ini. Yang pertama, alhamdulillah kita pelajari bahawa Nabi memberi penekanan kepada dua waktu solat. Yang pertama, solat subuh, dan yang kedua, solat isyak. Kemudian Nabi bersabda, orang yang sembahyang solat subuh dan isyak berjemaah, dia dapat pahala umpama berdiri sepanjang malam. Kemudian hadis kedua kita belajar, kalau kita tahu apa pahala solat isyak dan subuh berjemaah, kita akan datang ke masjid walaupun kita terpaksa mengheret kita punya pinggul. Kemudian yang ketiga kita belajar petanda munafik. Kita lihat pada diri kita, kalau ada benda ni maka bahaya. Dua solat paling payah untuk orang munafik, solat subuh dan solat isyak berjemaah. Kemudian apa lagi kita dah pelajari? Tadi pasal serigala dah. Pasal soft. Soft ni ada 3 sifat di zaman Rasulullah SAW. Mestilah dia lurus, mestilah dia rapat, mestilah dia dipenuhkan di hadapan. Dan kita buat soft mesti macam para malaikat buat soft di sisi Allah, iaitu lurus, bukan sekadar lurus dan rapat. Kemudian kita belajar satu lagi hadis. Di masjid ini ada 2 amalan rahsia. Mana kalau kita tahu pahala dia, kita akan bergaduhan ataupun kita akan buat cabutan undian. Yang pertama pahala memberi azan, dan yang kedua pahala duduk soft pertama. Kemudian Nabi SAW juga ada bersabda, seorang sahabat menceritakan, Nabi punya nak ajar kami nak rapat tu macam mana. Tuan-tuan, kita kena rapatkan kita punya tumit. Dalam setengah orang lah dia cerita kat saya, kita rapatkan jari kelingking lah, kelingking dengan kelingking. Tapi tak, kalau kita ikut hadis, tuan-tuan kalau pergi negara Arab pun dia akan suruh paksa rapatkan tumit. Tapi janganlah sampai terpijat tumit. Cuma kadang-kadang kita tak selesa. Dan lagi satu, mazhab Syafi'i ni, bila tahiyat akhir tu dia nak duduk besar. Jadi dia dah standby dah gap dalam 5 inci tu, supaya bila rakaat akhir dia nak landing untuk isyak, untuk dia punya tahiyat akhir. Tapi tak apa, boleh je kita kangkang yang besar sikit. Tapi janganlah kangkang macam nak tee off je ni. Ni dia kangkang tu lebih besar sikit macam nak pating tu. Dia jangan macam ciping, dia macam pating tu. Dia cantik lah, that's nice. So by the time kita nak tahiyat akhir tu, kita boleh ada ruangan, ya. Dan yang terakhir sekali, apa yang kita pelajari paling penting, janganlah kita membengkang-bengkokkan soft kita. Itu petanda hati kita itu tidak satu hati. Jadi sekian itu sahaja perkongsian pada malam ini. Kalau ada terkasar bahasa, ampun maaf dipinta, melawat sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan. Soalan. Oh, nak buka sesi soal jawab. Betul lah. Tadi kat dia yang tadi berkaitan sembahyang Jumaat Isyak dengan subuh. Jadi diberikan kepada untuk lelaki je ke atau semua? Ya, betul.
Kalau dalam mazhab Syafi'i dan daripada hadis yang kita baca, solat berjemaah yang ditekankan oleh Rasulullah hanya untuk lelaki. Wanita ini sebab dia ada tanggungjawab kepada anak-anak. Jadi untuk dia memastikan anak-anak di rumah tu solat, dia sendiri